Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami daripada ARC Pokok Senang bergabung dengan ARC Rumah Pasu bergerak ke Kuala Lumpur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasidil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fima baqiya min sya'bana wa ballighna Ramadan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un 'alim. Wa ba'du. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala pujian kita panjatkan, kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi memberi kesempatan nikmat kehidupan kepada kita pada pagi ini 16 Sya'ban di pos Kuala Lumpur bersamaan dengan 19 hari bulan Mac 2022. Lagi lebih kurang 14 hari, 2 minggu kita akan masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang kasih rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Rejab dinamakan juga bulan solat disebabkan peristiwa Isra dan juga Mi'raj yang mana disyariatkan solat 5 fardu, 5 waktu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban yang kita berada sekarang boleh juga dinamakan bulan untuk latihan awal ataupun latihan intensif puasa sunat. Kerana di sana ada hadis yang sahih apabila ditanya oleh para sahabat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami melihat sesungguhnya engkau banyak berpuasa pada bulan Sya'ban jika nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa?" Maka dijawab oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Zaka syahrun yaghfulun nas." Bulan itu bulan yang ramai manusia lalai, khalid dan juga alfa. Ini bulan Sya'ban. Satu. Yang keduanya, Nabi SAW kata dalam hadis yang sama, bulan Sya'ban antara bulan diangkat amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tahunan. Amalan kita ni ada diangkat secara harian, sebelah pagi dengan sebelah petang. Ada yang diangkat secara mingguan, Isnin, Khamis. Sebab tu Nabi SAW suka puasa hari Isnin, Khamis. Kesimpulan pada hadis di akhir itu, Nabi kata, apabila amalan diangkat untuk dipamerkan pada Allah Ta'ala, maka Nabi SAW kata, fa'ahabbu, aku lebih suka ketika mana diangkat amalan itu, wa ana sha'imun, dalam keadaan aku pun puasa. Jadi sahabat-sahabat ni kasih rahmati oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita tak termasuk dalam orang yang lalai dalam bulan Sya'ban ini. Nabi SAW ini, bila kita belajar sirah Nabi SAW, kita cuba bukan sekadar baca untuk ilmu,
maklumat. Tetapi apa jua yang kita belajar itu untuk amalan, untuk dijadikan amalan. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, para salihin. Kalau kita tengok sirah para sahabat, tidak akan berpindah satu ayat kepada ayat lain sehingga mereka beramal dengan ayat tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan keberkatan Rejab yang sudah lalu dan juga keberkatan bulan Syaban, berkat ini sahabat-sahabat kasih rahmati Allah Ta'ala, besar nilainya di sisi Allah. Walaupun sebahagian umat Muhammad memandang rendah tentang kalimah berkat, percaya dan yakinlah, hanya dengan berkat kita boleh istiqamah dalam amalan. Bukan kerana ilmu yang kita ada. Kalau nak bandingkan dengan ilmu yang kita ada, iblis ilmu lagi banyak, tetapi tak beramal, bahkan dilaknat selama-lamanya dalam neraka, khalidina fiha. Jadi kita perlu kepada amal. Anda boleh dengar. Sebab itu dalam kitab para ulama menyebut, amal tanpa ilmu sesat. Adapun amal Cantik. tanpa keikhlasan kafir. Boleh buka kitab Tanbihul Ghafilin menyatakan yang demikian. Amalan tanpa ilmu, amalan itu akan ditolak sebab dia beramal tanpa ilmu. Bila beramal tanpa ilmu, dia tidak mengikut SOP yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun beramal, kita duk tengah beramal ni, lagi beramal tanpa ikhlas, kafir. Berat tu. Sebab apa kafir? Sebab daripada pandang sudut orang arifin salihin, beramal kerana Allah. Apabila beramal bukan kerana Allah, syirik. Bila syirik, kafir. Dan itulah dosa yang paling besar yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana pun dosa yang kita buat, salah yang kita buat, selagi mana tidak syirik pada Allah, pintu taubat itu dibuka. Syurga boleh dimasuki oleh siapa sahaja. Seorang sahabat yang masuk dalam medan perang, Allahumma salli ala Muhammad, perang selepas pada perang Uhud, memerangi golongan Yahudi Khaybar. Arab Badawi masuk, mai jauh, ya Rasulullah, ya Muhammad. Dia tak Islam lagi. Dia kata, wahai Muhammad, kalau saya masuk Islam, apa saya dapat? Maka Nabi SAW kata, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kamu yang lalu dan kamu akan diberkati oleh Allah. Berkat lu, berkat. Sebab tu para ulama salaf dan juga khalaf salihin, biasanya mereka selalu pesan pada anak-anak murid sebelum mengaji dan sebagainya, jaga berkat, jaga berkat, jaga berkat. Waktu kita duduk mengaji, kita tak reti. Jadi kita jaga adab, kita jaga akhlak, kita jaga adab waktu mengaji. Berkat ni kita tak faham. Syekh ngajak bahasa Arab, kita dengar anggur. Tulis apa tu, kalau buka tu aku tulis apa? Kan? Tapi berkat tu, bila balik main buka kitab, kita boleh faham, kita boleh baca. Berkat tu. Jadi Arab Badawi macam kita tahu lah, orang kampung macam ni, kan? Nabi SAW tak menjanjikan kebahagiaan dunia, kedudukan, pangkat, keistimewaan dunia. Tapi Nabi kata, kamu akan, dosa-dosa kamu akan diampuni dan kamu akan dirahmati oleh Allah Ta'ala, diberkati. Baik, terus Arab Badawi itu mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam. Dan Nabi kata, kami dalam perjalanan untuk ke Khaybar, untuk berperang. Kalau nak masuk sekali tu, Arab Badawi kata tu, boleh. Asalkan Allah Ta'ala ampun salah aku, Allah Ta'ala berkat. Jadi orang Arab ni dia faham kalimah berkat ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi masuk perang. Bila masuk perang, pusingan pertama, Khaybar ni di antara kawasan Yahudi yang terbesar di kota Madinah.
Ni seronok bila kita mengaji sirah, lepas tu kita pergi buat umrah. Lah ni umrah boleh buat sekali lah. Jadi masa untuk ziarah tu terlalu banyak. Ziarah kan, hak kita pergi 2-3 kali lah duk ziarah luar Mekah, luar Masjidil Haram, ziarah masjid. Kita tahu lah dia buat tak mau kita nak pergi Tanglin kan, kita nak pergi Tanglin, hak tempah kita tak pergi. Jadi Khaybar ni di antara kawasan Yahudi yang besar di kota Madinah. Pusingan pertama, satu kota ataupun satu kubu berjaya ditewaskan. Allahumma salli ala Muhammad. Bila rehat sat, para tentera Islam ni kumpul harta ghanimah, kemudian bahagi. Termasuklah Halab Badawi yang baru masuk Islam ni pun dapat. Bila tentera agih harta kepada dia kata, ni apa ni? Tentera kata, ini harta rampasan ghanimah dan halal untuk kamu. Orang kata, bonus lah, gaji kan? Gaji. Arab Badawi ni, Badawi betul. Jenis betul beli. Dia kata, saya masuk Islam, saya masuk dalam perang ni, bukan nak harta ghanimah ni. Harta ghanimah ni emas, tembaga, perak, apa semua ni. Saya bukan nak yang ni. Saya nak Allah Ta'ala ampun dosa saya. Allah Ta'ala berkat saya, rahmati saya. Saya nak yang tu. Dia tak puas hati, dia tanya, mana Rasulullah? Dalam kemah, sahabat bawa dia ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya menyertai masuk Islam, masuk perang, bukan nak benda-benda ni ya Rasulullah. Rasulullah pun terang, harta ghanimah ni antara harta ghanimah, harta yang dihalalkan untuk umat Muhammad dan tidak dihalalkan pada umat-umat sebelumnya. Harta ni memang habuan kamu. Dia kata, saya tak nak. Boleh tak bagi balik? Rasulullah kata, tak mau, amai. Pergi kawan ni. Kan? Saya masuk dalam medan perang ya Rasulullah, agar ada tombak yang ada di sini. Tombak ni masuk perang, nak mati. Agar tombak ada di sini. Bukannya harta ghanimah saya nak. Arab Badawi untuk pusingan yang kedua, kubu yang seterusnya gugur syahid. Dan sudah menjadi adab dan juga akhlak Nabi SAW akan tengok semua jenazah-jenazah syuhada daripada para sahabat. Salah seorangnya bila Nabi lalu tengok ada Arab Badawi, Nabi kata, ni bukan Arab Badawi yang masuk Islam tadi tak? Tentera kata, ya betul Rasulullah dia. Tudung ada periuk. Jadi Nabi SAW kata, Allah Ta'ala makbul doanya, mati syahid. Tombak ada di sini. Kita boleh bayang, tombak ada di sini. Dan aku melihat 2 orang bidadari berada di kepala dia. Ni antara mukjizat Nabi SAW. Sembahyang sujud sekali pun tak pernah. Sekali tak pernah sembahyang lagi. Quran pun tak tahu pun pernah. Tapi dengan keikhlasan masuk Islam, bukan kerana pangkat, kedudukan, apalah kan, memang ikhlas semua. Masya Allah, tabarakallah. Maka kejayaan, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Nabi, akhirat dia perolehi. Jadi sahabat-sahabat yang dikasih rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesibuk mana apa jua jawatan kita atas muka dunia ni, kita bekerja bukan untuk dunia semata, tetapi kita jadikan dia salah satu ibadat yang boleh dijadikan ibadat, dan kita memperolehi kebahagiaan dunia dan juga keselamatan kita di hari akhirat. Itulah tujuannya. Tujuan hidup kita cari redha Allah. Jadi penting. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, keikhlasan akan menimbulkan rasa inilah, akan mendatangkan rahmat dan juga berkat. Besar kalimah berkat tu. Sebab tu Nabi doa dalam pagi ni, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku pada paginya. Alhamdulillah. Ni kalau kita istiqamah ni, Masya Allah, tabarakallah. Kan? Tidak bila pukul berapa pun, 4.30, pukul 5 bangun. Ambil wuduk, sembahyang sunat, zikir, baca Quran, wirid, lepas tu sembahyang sunat sebelum subuh. Masya Allah, tabarakallah, jangan tinggal. Jangan tinggal. Sebab tu saya kata kat abang tu, kami tak sembahyang subuh kalau abang tu tak sembahyang sunat subuh. Rugi. Sebab sembahyang 2 rakaat sebelum subuh lagi bagus daripada nasi goreng tu.
Sebab Nabi yang kata khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh ni lebih baik daripada dunia dan juga isinya. Jadi kita ni antara orang kaya daripada kalangan-kalangan yang ada. Kaya walaupun mutu kita macam-macam jenis, banyak sisi, tapi kita kaya di sisi Allah. Law ni kan. Jadi apa yang kita buat tu berasaskan pada ilmu, kemudian istiqamah. Ada Badawi tanya, ya Rasulullah, sebut satu benda aku buat, aku boleh masuk syurga. Ada Badawi ni antara kalau dia mai jumpa Rasulullah, sahabat-sahabat suka. Sebab jenis tanya direct. Sahabat-sahabat kadang-kadang malu nak tanya, segan. Dia jadi segan. Ada Badawi ni empang gitu lah. Rempang lah bahasa kita. Ya Rasulullah, tunjukkan pada saya satu amalan yang saya buat boleh masuk syurga. Nabi kata apa? Qul amantu billah summa istaqim. Katakan kamu beriman pada Allah, kemudian istiqamah. Masuk syurga. Dia apa? Okey. Dah. Macam tu lah. Assalamualaikum. Kita Selamat kalau petang. kata tu tunggu kata. Guru Usrah. Turun nasihat sikit. Masjid Sarifah Fatimah ARC Kedah. Bermusafir ke pos Kuala Mu. Nak buat Dan apa? kami sekarang berada di sahabat-sahabat air terjun Sungai Utama Kuala Mu. Alhamdulillah. Ke pos Kuala Mu dah latar penyek. Pecah elok. Kata para hukama. Ayat sungai cantik, sejuk, rupa ayat ni kori. konsisten. Syukur. Kami Dia lebih dapat baik sampai ke sini daripada dengan seribu cuaca yang elok baik Karamah pagi ni ni. orang Melayu cukup Alhamdulillah. Terima kasih. Dia cukup seronok kalau Assalamualaikum. ada sesuatu pelik berlaku pada diri dia, tak ada pada orang lain. Dia kalau ada pelik sikit, dia kata aku wali. Kan? Sedangkan iblis punya kedah. Bila tak ada guru, sesat. Jadi bahaya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita boleh buat ni, kita program kita ni, ramai lama dah kita tak jumpa, tak rek lepas sekali. Alhamdulillah, lepas pada Kelantan, Terengganu bulan lepas, bulan ni main Kuala Mu pula. Bulan depan tak tahu bulan puasa nak rek pergi ke mana tak tahu. Jadi sahabat-sahabat yang kasih rahmati Allah Ta'ala, pesanan ni untuk saya dan juga untuk kita. Kita buat untuk kita, jangan lupa anak dan juga isteri-isteri kita, supaya mereka juga boleh beramal dan juga istiqamah. Kerana apa? Kerana kita nak masuk syurga sekali. Mudah-mudahan kita grup ni, kita pun masuk syurga sekali. Dan mudah-mudahan persahabatan yang kita kenal, di antara nikmat sahabat yang baik, bila mana di hari akhirat, hari kiamat, seseorang di kalangan kita dah masuk syurga, dia akan tanya kawan dia, ya Allah, mana sahabat saya? Dulu dia ride sekali dengan kami, ride pula bukan ride berapa. Kan? Mayang kami berhenti, ada sumbangan yang kami bagi. Kami tahu dia tu orang baik. Mana dia? Allah Ta'ala akan kata, dia duduk dalam neraka. Barangkali ada salah. Maka saat itu, sahabat yang baik, dia akan berkata, ya Allah, aku tidak akan redha dengan nikmat ke syurga ini tanpa sahabat lagi. Automatik surat notis keluar, malaikat ambil sahabat dia, keluar dalam neraka. Itu di antara kebaikan Perasaan saya sungguh bersahabat. gembira dengan belajar di sini, melihat keindahan sahabat-sahabat alam ciptaan Allah soleh. Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuan-tuan dan puan-puan kita datang sekali. Dan semua hidup datang sini. Saya rasa Itu sajalah. itulah dulu perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita alert, kita sentiasa prihatin. Allahumma salli ala Muhammad tentang akhirat kita, kerana di sanalah yang kita akan pergi setiap hari. Kita sedang meniti ataupun kita sedang memerhati di mana pintu kematian kita untuk berpindah alam. Tak tahu bila ni kalangan kita ni, wallahu alam, nak sampai balik ke tak sampai balik, wallahu alam. Tak tahu nak mati atas motor ke, dalam masjid ke, dalam rumah ke, hospital ke, tepi jalan ke, wallahu alam. Tapi bila kita mana niat baik, ikhlas, kita tak ada isu dengan manusia, tak ada isu dengan Allah, Allah Ta'ala nak ambil tang mana pun ambil lah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Bila Allah Ta'ala redha, kita duduk tang mana pun tak apa. Mudah-mudahan kita pun termasuklah dalam golongan tersebut. Sahabat-sahabat kasih rahmati Allah Ta'ala, cari redha Allah,
mencari cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak mai tak? Kami mengucapkan terima kasih kepada yang sudi hadir ke Kuala Lumpur pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.